Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat sekalian yang sedang menonton YouTube, dan salam sejahtera. Apakah Akta ISA? Akta ISA adalah Akta Keselamatan Dalam Negeri pada tahun 1960. Lazimnya dikenali sebagai ISA iaitu akronim nama bahasa Inggerisnya Internal Security Act, merupakan undang-undang tahanan pencegahan yang sedang berkuat kuasa di Malaysia, melibatkan beribu-ribu orang termasuk ahli kesatuan sekejar, pemimpin pelajar, aktiviti hak buruh, aktivis politik, golongan agama, ahli akademik dan aktivis badan bukan kerajaan, dan ada yang ditahan lebih dari sedekad. Namun pada 15 September 2011, Perdana Menteri Malaysia Datuk Najib Tun Razak telah mengumumkan bahawa ISA akan dimansuhkan terus dan digantikan dengan undang-undang baru yang lebih bersesuaian dengan hak asasi manusia dan lebih berkesan di dalam menandingi masalah keganasan. ISA, Akta Keselamatan Dalam Negeri pada tahun 1960 yang diperkenankan diraja. Penggubalannya pada tahun 1960 dan pembantalannya pada 2012. Maksud akta, selama 60 hari berturut-turut tanpa perbicaraan 60 hari, seseorang tahanan itu boleh ditahan lagi selama 2 tahun jika diluluskan oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan sekaligus membolehkan penahanan terus tanpa perbicaraan. Pada tahun 1989, kebolehan Mahkamah Kuasa Menteri di bawah peruntukan ini telah dihapuskan dengan beberapa pindaan daripada akta ini. Pada masa kini, Mahkamah hanya boleh melihat semula perkara-perkara teknikal saja berkenaan dengan sebarang penahanan di bawah ISA. ISA digunakan secara konsisten terhadap mereka yang mengkritik kerajaan dan mempertahankan hak asasi manusia. Dikenali sebagai keganasan putih, white terror. Ia amat ditakuti dan dibenci, meski menjadi satu alat mudah untuk negara membasmi sebarang penentangan dan debat terbuka. Akta ini merupakan satu alatan yang dikekalkan oleh kerajaan yang berkuasa untuk mengawal kehidupan umum dan masyarakat awam. Sejarah Akta Keselamatan Dalam Negeri pada tahun 1960 sebenarnya dirangka oleh R.H. Hickling pada awalnya, kemudian ia dijadikan undang-undang pada tahun 1960. Semasa akta itu mula digunakan, ia membenarkan kajian semula, tetapi sejak itu ISA telah dipindah sebanyak lebih daripada 20 kali dan peruntukan ini telah dikeluarkan. Kuasa mutlak telah diberikan kepada Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, membolehkan beliau menahan sesiapa pun tanpa merujuk kepada mahkamah. Sebaliknya, tahanan mempunyai hak representasi di hadapan lembaga penasihat yang diwujudkan di bawah perlembagaan persekutuan perundangan. Seksyen-seksyen berkaitan akta ini adalah seperti berikut. Seksyen 71
Seksyen 73 dalam kurungan 1 Akta Keselamatan Dalam Negeri pada tahun 1960, mana-mana pegawai polis boleh tanpa waran menangkap dan menahan sementara menunggu penyiasatan mana-mana orang yang berkenaan dengannya. Dia mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa ada alatan yang akan mewajarkan penahanannya di bawah Seksyen 8 dan bahawa dia atau hampir bertindak atau mungkin bertindak mengikut apa-apa cara yang memudaratkan keselamatan Malaysia atau mana-mana bahagiannya atau penyelenggaraan perkhidmatan perlu di dalamnya atau kedudukan ekonominya. Seksyen B. Kuasa yang memerintahkan penahanan atau sekatan orang di dalam kurungan 1 jika menteri berpuasati bahawa penahanan mana-mana orang perlu dengan tujuan untuk mencegah yang memudaratkan keselamatan atau mana-mana bahagiannya atau penyelenggaraan perkhidmatan perlu di dalamnya atau kedudukan ekonominya. Menteri boleh membuat suatu perintah kemudian daripada ini disebut perintah tahanan yang mengarahkan supaya orang itu ditahan bagi apa-apa tempoh yang tidak melebihi 2 tahun. Tahanan ISA lazimnya diletakkan di bawah tahanan di pusat tahanan komuting 60 hari pertama. Seorang yang ditahan di bawah ISA semasa 60 hari pertama tidak dibenarkan berkomunikasi dengan dunia luar. Tambahan pula, peguam dan ahli keluarganya tidak dibenarkan melawat orang yang ditahan semasa tempoh awal ini. Jika 1 tahun ditandatangani orang yang ditahan akan dibawa ke pusat tahanan kemunting untuk tempoh yang ditetapkan dan ahli keluarga lazimnya dibenarkan untuk melawat semasa tempoh ini. Jika tidak, orang yang dibebaskan. Penyiksaan. Kononnya penyiksaan dilaporkan menjadi sebahagian daripada kehidupan ISA. Mereka yang pernah ditahan menyatakan bahawa mereka telah didera secara fizikal dan mental, yang termasuk salah satu daripadanya senarai ini: pukulan, penanggalan pakaian, soal siasat 24 jam, ketidakbenaran tidur, ancaman bunuh, ancaman deraan fizikal pada ahli keluarga, ancaman rogol kepada anak mereka. Juga tahanan diletakkan secara individu dalam sel penjara kecil tanpa cahaya dan udara, dalam yang dipercayai menjadi sel tahanan rahsia. Teknik dan aksi penyiksaan ini direka untuk memalukan dan menakutkan tahanan supaya mendedahkan kekurangan dan memecahkan pertahanan mereka. Pembebasan. Kendati pun kerajaan boleh membebaskan tahanan tanpa bersyarat dalam sesetengah kes, ia telah menuntut mereka yang dibebaskan untuk membuat pengakuan umum di televisyen dan radio. Kritikan ISA. Beberapa pertubuhan hak asasi manusia dan parti pembangkang telah mengkritik akta ini dan menggesa pemansuhannya. Kerajaan asing, terutama kerajaan barat, juga telah menekan kerajaan untuk memansuhkan akta. Sesungguh pun mereka memiliki akta yang serupa seperti akta USA Patriot. Dalam negara, beberapa parti politik pembangkang termasuk Parti Islam Malaysia PAS, Parti Tindakan Demokratik DAP dan Parti Kehadiran Rakyat telah menyatakan bantahan mereka terhadap ISA.
Ramai di antara pemimpin dan ahli terkenal mereka yang telah ditahan di bawah ISA termasuk Lim Kit Siang, Kapal Singh dan Lim Guan Eng dari DAP dan Anwar Ibrahim dari PKR. Namun akta ini juga pernah dikritik oleh beberapa ahli politik gabungan Barisan Nasional termasuk parti kepentingan terbesarnya Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO yang telah memerintah Malaysia semenjak kemerdekaannya, juga telah mengkritik ISA. Perdana Menteri Malaysia yang kelima Abdullah Ahmad Badawi telah menyatakan bahawa tahun 1988 jika kita semua hendak menyelamatkan Malaysia dan UMNO, Dr. Mahathir Perdana Menteri ketika itu mesti diguling. Dia menggunakan undang-undang kejam seperti Akta Keselamatan Dalam Negeri untuk mendiamkan pengkritiknya. Tahun sebelumnya, dia juga telah menyatakan undang-undang seperti ISA tidak mempunyai tempat di Malaysia moden. Ia merupakan perundangan yang tidak berkemanusiaan dan jahat. Pada tahun 2003, apabila beliau menjadi Perdana Menteri pula, beliau mengatakan bahawa ISA adalah undang-undang yang perlu dan mengemukakan argumentasi, kami tidak pernah menyalahgunakan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Semua mereka yang ditahan di bawah terbukti mengancam masyarakat secara umum. Kerajaan Amerika Syarikat pernah mengkritik kerajaan Malaysia kerana menggunakan ISA beberapa kali. Paling terkini pada tahun 2001 apabila Presiden George W. Bush mengatakan bahawa Akta Keselamatan Dalam Negeri adalah undang-undang jahat. Tidak wajar ada lagi negara yang mempunyai undang-undang yang membenarkan penahanan tanpa pembicaraan. Pada 2004 pula, Bush berpaling dan berkata, kami tidak seharusnya sewenang-wenangnya mengklasifikasi Akta Keselamatan Dalam Negeri sebagai undang-undang kejam. Dan ini amat mungkin berpunca daripada peristiwa 11 September 2001 dan penggubalan Akta Patriot selepasnya. Pada 17 November 2007, seramai 74 orang masih ditahan di kem tahanan Kementerian Keselamatan Dalam Negeri. Berikut adalah bilangan tahanan ISA dari 2004 hingga 2009. Jemaah Islamiah 18 orang, mereka dikaitkan dengan Al-Qaeda. Daulah Islamiah Darul Islam Sabah 17 orang beroperasi di Tawau, Sabah, keturunan Filipina. Pemalsuan wang siling RM1 17 orang, wang siling dihapuskan. Pemalsuan dokumen pengenalan diri 29 orang, pemalsuan pasport rakyat China, penyerupan pendatang asing tanpa izin parti, gerakan militan Selatan Thailand, pejuang pemisah Selatan Thailand 7 orang, ejen polisi asing 7 orang. Jika tahanan merayu dan memenuhi syarat, Jabatan Kebajikan Masyarakat boleh memberi bantuan 200 setiap bulan kepada keluarga tahanan. Pemansuhan ISA. Pada malam 15 September 2011, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan bahawa ISA akan dimansuhkan terus bersama-sama dengan Akta Buang Negeri pada 1999 dan diganti dengan undang-undang baru yang lebih bersesuaian dengan hak asasi manusia dan lebih efektif dalam menandingi masalah keganasan. Ini dia nama nota rujukan PM Announces Historic Change. Ini rujukan ya. Rujukan
tentang akta yang telah diedit. Ya, saya ambil dari sumber Wikipedia. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.